Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnianya dapat kita bertemu pada malam ini bagi meneruskan lagi slot kuliah maghrib kita. Dan malam ini saya menggantikan ceramah yang tak dapat hadir. Maka Ustaz Nasrul tanya dan saya kata saya free malam ini. Dan kita akan berjumpa pula pada lusa, hari Jumaat yang jadual biasalah. Okey, baik. Pada pertemuan yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan, kita dah berbincang berkaitan dengan wasiat, iaitu kewajipan menunaikan wasiat si mati. Maka pada malam ini kita akan sambung lagi. Kita akan tengok setakat mana kita boleh pergi, dan mudah-mudahan pada malam ini lebih banyaklah lagi pemahaman kita tentang isu-isu yang berkaitan dengan wasiat ini. Baik. Seperti mana yang kita maklum, wasiat ini dibuat waktu hidup. Transaksi lepas daripada mati. Siapa mati? Pewasiat itu. Yang dikatakan transaksi itu adalah dilaksanakan, pelaksanaan wasiat itu yang dibuat oleh si mati waktu dia hidup dahulu. Maka keistimewaan wasiat ini, tuan-tuan dan puan-puan, yang pertama adalah boleh ditarik balik oleh pewasiat dan boleh dibatalkan atau dibuat wasiat lain selagi pewasiat masih hidup. Makna kata terpulang pada pewasiat ini, dia nak buat apa? Sebab dia masih hidup. Dia nak tarik balik, sebagai contoh, dia wasiat kepada anak sulung dia, cukup setahun anak sulung buat perangai, kurang hajar dengan dia. Aku tarik balik wasiat aku? Boleh, tak ada masalah. Ataupun dia nak batalkan, dia dah wasiat dah kepada anak dia, sebab dia tengok anak dia susah ni. Dia kata kalau aku mati nanti, anak aku ni kira okey lah sebab dapat harta aku ni lebih sikit pada orang lain. Sebab orang lain hanya dapat faraid, engkau wasiat pun dapat, faraid pun dapat. Dia tengok anak dia menang cabutan bertuah BSN benda tau, kan? Pak saudara saya tu dapat 50,000. Tapi setelah 15 tahun duk carum setiap tahun. Saya kata boleh, saya ada peluang. Dia kata tunggu 15 tahun. Lambat lagi lah. SSPN, apa dia nama dia? BSN tu? Premium, simpanan premium. Maka dia nak tarik balik. Sebab dia kata tak apa dah, sebab dia dah ada dah duit. Boleh. Ataupun dia nak buat wasiat yang lain. Hari tu dia wasiat aset ini, kemudian dipikir-pikir balik, tak sesuai lah, ambil yang ni lah, pun boleh. Adakah tindakan dia itu berdosa? Dia tarik balik, dia batal, dia pindah? Tak, sebab itu adalah hak dia. Tapi bila cerita bab hak ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya kadang-kadang bila saya ceramah, saya mari terfikir juga, aku ni laju sangat ke, tinggi sangat ke? Sebab kadang-kadang soalan yang datang itu seolah-olah macam, lama dah saya ajar ni, begitu. Tapi tak apalah, kita jawab je. Barangkali dia tak hadir ke, dia nak buat pengulangan ke. Apa dia soalan saya dapat hari ni? Dia kata, Ustaz, saya nak tanya, mak mertua saya mati, mak suami dia lah. Maka bila mak mertua mati, dia hanya meninggalkan harta pusaka, iaitu barang kemas. Okey. Maka saya tanya, dia meninggalkan ahli waris siapa? Dia kata hanya meninggalkan suami dan 4 orang anak lelaki.
Maka 5 orang ni saja yang akan mewarisi barang kemas tersebut. Cuma saya nak tanya ustaz, barang kemas ni kena faraid kan? Dia tanya soalan tu. Maka saya jawab, kena. Nak faraid macam mana? Saya kata terpulang. Sama ada bersetuju nak bagi seorang sebentuk, kalau seorang sebentuk nilaian confirm takkan sama, ataupun setuju nak jual kemudian bagi duit. Kalau tak ada persetujuan, maka dibahagikan faraid, jual dan bahagi mengikut amount yang kita dapat tadi. Ataupun siapa yang nak, dia kena bayar. Tapi masalahnya ustaz, pak mertua saya, ayah kepada si mati, suami kepada si mati, mana kata ayah kepada suami dia, dia ambil barang kemas itu diberikan kepada yang berkahwin sahaja. Yang tak berkahwin dia tak bagi. Maka saya jawab, salah tindakan itu. Sebab barang kemas dia tak ada istilah untuk orang yang hanya dah berkahwin ataupun untuk anak perempuan saja. Tak ada istilah itu. Siapa yang adakan istilah itu, maka salah. Dia kata pak mertuanya beri kepada anak dia yang berkahwin saja, yang tak berkahwin dia tak bagi. Maka saya tanya, takkan pak mertua awak tak tahu? Tak tahulah ustaz, tapi dia orang masjid, selalu pergi masjid, dengar kuliah agama. Abang kali dia tak dengar kuliah ni, dia dengar kuliah lain. Sebab itu, kadang-kadang kita tertipu dengan diri kita. Disebabkan kita ini selalu hadir ke masjid, ke surau, kita dikenali dengan panggilan kita Tuan Haji, Puan Hajah. Tapi bila bab menguruskan harta pusaka, kita meletakkan nafsu di depan, ilmu tak ada. Soalan saya, tindakan dia tu betul ke salah? Tak kira lah dia Tuan Haji ke salah, jawapannya salah. Tindakannya itu boleh mengundang dosa atau tidak? Boleh. Kerana dia tidak memberikan kepada orang yang berhak. Siapa yang berhak? Dia. 1/4. Anak-anak, lebihan tadi, 3/4 tadi anak-anak, bagi sama rata sebab mereka lelaki. Maka dia beri kepada orang yang berkahwin. Maka saya tanya pada yang ini, sebab dia kata waktu tu dia tak kahwin lagi dengan suami dia. Jadi benda tu buat sebelum itu. Saya kata suami tak tuntut. Tahulah kami gitulah ustaz, redha je lah. Redha dalam keadaan terpaksa. Tak betul begitu. Redha mesti redha, ikhlas dengan sukarela. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, hati-hati. Kalau kita tak mahir dalam bab itu, sila tanya orang, jangan memandai-mandai. Sebab ada sampai satu tahap, syaitan kan, dia datang kepada orang yang tidak berilmu macam ni. Orang yang berilmu macam ni, dia goda begitu, goda begini kan. Jadi bila kita merasakan benda itu baik, betul dah ni tindakan aku, salah. Maka jawapannya salah dan berdosa bila mana ahli waris lain tidak bersetuju dan tidak meredai apa yang kita buat tadi. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, saya selalu ulang, pastikan paling tidak kita mahir dalam bab ini. Paling tidak kalau tak mahir, kita ada nombor kontak untuk kita tanya orang itu. Bila kita bertanya, dapat jawapan, maka kita akan membahagikannya mengikut ilmu, tidak lagi mengikut kepada hawa nafsu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, keistimewaan wasiat ini juga adalah perpindahan hak atas harta yang diwasiatkan hanya berlaku selepas pewasiat meninggal dunia. Berpindahnya hak milik itu bila mana pewasiat itu, pemberi wasiat itu mati, barulah berpindah kepada penerima. Makna kata pewasiat masih mempunyai kuasa ke atas harta yang diwasiatkan itu, malah pewasiat tadi dia boleh jual harta dia, ataupun dia nak hibah pada orang lain, ataupun dia nak buat apa-apalah pada harta tersebut, nak ambil hasil, nak ambil sewa dan sebagainya. Maka hatta kalaulah pewasiat itu melupuskan harta itu, maka perbuatan-perbuatan ini
membuktikan dan menunjukkan, maka terbatallah wasiat yang dia buat tadi. Jadi hak eksklusif adalah kepada dia. Siapa dia itu? Dia itu adalah pemberi wasiat. Baik. Maka tuan-tuan dan puan-puan, syarat orang yang membuat wasiat ini dia ada syaratnya. Yang pertama adalah mempunyai kelayakan, iaitu dia itu mestilah baligh dan berakal. Sebab itu kalau bab solat kan, ulama menafsirkan, menunjukkan bahawasanya kewajipan solat ini, selagi mana manusia itu berakal, maka wajib dia solat. Oh, saya baru sudah operation ustaz, sakit ni, saya tak semayang. Cuba tanya dia, berakal ke tidak sekarang ni? Oh, ada pula kata saya tak berakal. Berakal, wajib solat. Habis tu orang yang tak solat macam mana? Dia berakal tetapi dia tak solat. Maka dia telah meletakkan diri dia seolah-olah seperti mana orang yang tidak berakal. Siapa yang tidak berakal? Hayawan. Berakal tak hayawan? Tak kan? Jadi dalam bab solat ini dia tak ada excuse. Sebab itu kita belajar sebelum ini kan, bila mana nombor 1 disempurnakan perkebumian si mati, nombor 2 adalah diselesaikan hutang piutang si mati. Kita belajar hutang piutang si mati kepada Allah Subhanahu wa taala ini, kalau sebut bab haji dia tak buat lagi, umrah tak buat lagi, boleh buat badal haji, badal umrah untuk dia. Dia tinggal puasa, maka bayar fidyah. Dia tinggal zakat, maka bayar untuk dia. Tetapi dalam bab solat, tak ada bayar, tak ada qada, tak ada ganti. Semuanya perhitungannya adalah si mati dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu penat bagaimana sekalipun, maka bersegeralah tuan-tuan dan puan-puan buat dalam bab solat. Allah, saya tertinggal ustaz, bangun ambil semayang solat qada segera. Baik itu, jangan bab main-main bab solat. Allah Ta'ala dah nyatakan dah dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Jahannam. Allah Ta'ala pesan dah kepada kita, terutamanya orang lelaki ni, dia suruh pelihara diri kita dan ahli keluarga kita. Makna kata, kalau kita sebagai ayah tak tegur isteri, tak tegur anak, aku tunggu. Kau tunggu apa jadi nanti. Sebab itu kalau sebut tentang, betul ke ustaz, kalau isteri saya tak pakai tudung, saya menanggung dosa. Bukan menanggung dosa bila mana kita tak tegur dia. Tapi kalau kita tegur, maka lepaslah bahagian kita. Tapi takkan tegur sekali, hidup 25 kali, 25 tahun, mesti tegur berkali-kali. Baik. Maka syarat yang pertama itu adalah mestilah orang itu baligh dan berakal. Maka timbul persoalan, boleh ataupun tidak seseorang itu membuat wasiat ketika dia sakit? Maka jawapannya adalah, orang sakit yang ingin berwasiat sebaik-baiknya mendapat kepengesahan daripada doktor bertauliah untuk mengesahkan keadaan fikirannya ketika itu. Ketika mana dia buat wasiat itu, sama ada dia masih waras ataupun tidak. Untuk apa? Bagi mengelakkan pertikaian dalam kalangan ahli waris dan penerima wasiat. Sebab itu dalam bab wasiat, dalam bab hibah, dalam bab muamalat, dia ada satu terma dinamakan sebagai maradul maut, iaitu hampirnya seseorang itu kepada mati. Maka ulama menafsirkan hampir kepada mati ni begini. Maka isu ini tuan-tuan dan puan selalu diguna pakai dan diperdebatkan di mahkamah syariah bila mana nak menafikan wasiat ataupun hibah yang dibuat oleh si mati. Sebab
ada pihak-pihak kadang-kadang dia soalnya pihak responden lah, pihak yang menentang itu, dia kata hibah ataupun wasiat tidak sah. Dia kata kerana pemberi dan penerima itu waktu itu hampir kepada mati. Kadang-kadang bila kita baca file pun kita jadi pening kepala. Sebab orang hampir pada mati ni sempat juga pergi pejabat tanah tukar nama. Itu di pihak dia lah. Kita kata di pihak dia untuk menafikan. Sebab bila nak menafikan ni, dia akan pergi ke mana-mana angle yang boleh. Saya ingat lagi satu kes bila kita baca kan. Satu kes ini tuan-tuan dan puan-puan, si ayah ini kematian isteri, kemudian dia kahwin seorang lagi. Dengan isteri dulu ada anak lah. Maka ditakdirkan Allah Ta'ala dia mati. Maka isteri kedua kata, tanah ini suami dia dah hibah kepada dia. Anak-anak nafi. Dia kata tak ada bukti, dia kata. Maka dibawa bukti oleh si ibu ini adalah borang pejabat tanah yang 14A itu. Jadi borang itu belum lagi disubmit. Maka di antara alasannya dia kata dah pernah nak pergi submit, pergi dengan suami, arwah suami, tapi arwah suami sesat, tak jumpa jalan pejabat tanah, kemudian letih balik. Macam logik kan, umur dah tua. Tuan-tuan tahu apa si anak itu soal balas, mempertikaikan. Dia kata mana mungkin ayah saya boleh sesat jalan nak pergi pejabat tanah sebab dia dulu pencen DO pejabat tanah. Sedap tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tengok dia nak pergi ke situ, dicantas oleh orang ini. Kemudian dia kata borang ini menunjukkan bahawa adanya lafaz ijab dan qabul. Maka bila mana ditunjukkan borang itu 14A itu, ruangan pemberi ada, ruangan yang bakal menerima ada. Dia lupa isi dekat ruangan harta yang nak diwasiat ataupun dihibahkan itu. Dah last sekali mahkamah buat keputusan batal hibah yang dibuat itu. Jadi sampai ke tahap itu, orang nak membuktikan, orang nak menafikan. Jadi seronoklah kita sebagai yang mengadili. Jadi kita akan timbanglah. Sebab dalam bab ini kita akan tengok kepada isu rukun itu sempurna ataupun tidak. Baik. Yang kedua, syarat orang yang membuat wasiat ini tidak ada paksaan dan tidak dipengaruhi oleh mana-mana pihak. Takkanlah dipaksa. Ada yang dipaksa. Itu kadang-kadang manusia ni jahat kan. Dia jaga ayah dia. Kemudian dia cakap pada ayah dia, ayah kena tukar tanah ni pada nama saya. Ayah tak sihat dah. Tak boleh lah, nanti apa kata adik-beradik yang lain. Nantilah tunggu ayah mati bagi faraid. Kalau ayah tak nak tukar, boleh dah kot ayah keluar pada rumah ni, saya tak nak jaga dah ayah. Ayah pula duk fikir serabut kepala. Lah sekali, dia pun pergi tukar atas sebab desakan anak tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, kita bila jaga orang tua, satu pahala yang besar. Sebab itu bila diuji kan, ada orang dapat ayah yang nyanyuk, pakai pampers kena pakai, najis dia kita kena basuh. Kemudian dia buat perangai buruk dia ambil najis tadi, dia lesek dekat dinding, kita basuh pula. Kita jaga anak perempuan, suami relax saja, tak apalah ayah awak, kita biar duduk sini. Tapi kita jaga itu satu pahala yang besar. Kadang-kadang syaitan datang memujuk macam tadi tu. Dan sampai satu tahap kita merasakan balasan itu kena bayar sekarang lah, kena dapat sekarang lah. Maka dia menganggap tanah
rumah adalah balasan kepada dia. Maka orang ini hati-hati. Kerana apa? Sebab seolah-olah dia tidak yakin dengan balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka didesak, dimaki, hamun, dipaksa, sampai takut ibu dan ayah tadi mengikut kepada tamak halobanya si anak tadi. Sebab itu dunia ini dia penuh dengan rahsia, kan? Ada orang mati dalam keadaan begini, ada orang mati dalam keadaan begini. Ada orang dulu dia miskin, sekarang kaya. Ada orang dulu dia kaya, sekarang miskin. Maka miskin ataupun kaya ini merupakan ujian. Kadang-kadang dulu kaya, sekarang miskin. Kenapa miskin? Allah Ta'ala nak naikkan darjat dia. Disebabkan dia miskin, dia ingat kepada Allah. Dia berrajin datang ke masjid. Dulu tak. Jadi hikmah-hikmah inilah kadang-kadang membuatkan manusia tak mencari. Dia nak nampak benda yang depan mata. Sama juga dalam bab sedekah. Sedekah ni mesti istiqamah. Betul tak tuan-tuan? Ada orang dia ada pendirian. Oh sedekah, tunggu Ramadan aku sedekah. Sebab dia mengharapkan pahala besar. Bulan lain dia tak mau. Tak betul begitu. Kita masuk syurga pun bukan, kita tak tahu pun pahala kita. Betul tak betul? Kita nak masuk syurga disebabkan redha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu matlamat kita. Boleh nampak di situ. Jadi tak boleh ada paksaan. Paksaan ini pun tuan-tuan dan puan-puan kadang-kadang dibuat dalam keadaan waktu itu sudah tidak bermaya, waktu itu tak ada orang yang nak menjaga, waktu itu hanya mengharap kepada dia, waktu itu dia suruh paksa. Maka percayalah tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang buat kerja ini, maka sifat ini amatlah keji tuan-tuan dan puan-puan. Yang ketiga, syarat orang yang membuat wasiat itu mesti memahami apa yang dia wasiatkan. Dan bukan sekadar menandatangani dokumen wasiat yang sudah disediakan. Nombor 3 ini, jawapannya adalah mesti belajar. Mesti ada ilmu. Tak ada ilmu, maka nak faham macam mana? Tak faham tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu di bulan Ramadan, perbanyakkan ibadah. Ramadan bukan bulan puasa. Ramadan bukan hanya bulan puasa, bulan sedekah, bulan qiyam, bulan ibadah. Tapi kita di bibir mulut kita sebut Ramadan, kita panggil bulan puasa. Maka dia ingat puasa, 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 puasa. Maka matlamatnya hanya tak perlu makan. Bila tak perlu makan, maka yang lain-lain pun jadi macam Ramadan hari itulah. Apa dia? Nasi Arab Syekh Amar. Sebab fokus kepada makan. Sepatutnya bulan Ramadan itu diisi dengan intipati. Itu yang kita panggil madrasah Ramadan. Untuk apa? Dibawa bekal kepada bulan-bulan yang seterusnya. Macam sekarang ini. Macam mana kehadiran bulan Ramadan dengan malam ini? Sama ke tidak? Sama. Kan? Tuan-puan dia tak nampak, saya nampak. Kan? Okey. Jadi, bila kita faham apa yang kita nak wasiatkan, apa yang kita nak beri kepada seseorang itu, maka dia tak akan bertukar dengan benda lain. Sebagai contoh, si ibu itu berkata kepada anaknya, dia kata, tanah belakang rumah ni kau ambil, aku beri kepada engkau. Nampak macam hibah dah tu. Kemudian dia tambah terma. Tapi bila dah dapat tu, kena kongsi-kongsi lah dengan adik-beradik lain dari segi hasil. Sudah berterabur pemahamannya. Kalau kita beri pada seseorang, terpulang pada dia lah. Yang kita nak kawal dia dari sudut hasil lah apa benda, tak boleh dah. Sebab dah jadi milik dia. Sama juga bila mana seseorang itu dapat pusaka daripada tok ataupun ayah ataupun nenek dia, maka dia buatlah rumah. Kita pula pergi cakap, itulah kan,
harta ayah ni dulu ni. Pula dah. Kita sebut ayah. Jangan tak sebut. Dia mati dah. Ni harta dia. Bila harta dia, maka terpulang pada dia nak buat apa. Nak jual, nak apa, terpulang pada dia. Sebab dah jadi milik dia. Kemudian yang keempat, mestilah orang yang membuat wasiat itu adalah pemilik kepada harta itu. Bila nama pemilik ni tuan-tuan dan puan-puan, makna kata milik mutlak adalah dia, milkul tam, pemilik penuh adalah dia. Jangan pula dah bukan jadi milik dia, dia pula dah pergi wasiat. Ataupun dia kata kau ambil lah tanah di Labu Lanjut tu, aku wasiat kepada engkau. Labu Lanjut besar, mana satu lot, mana HSD ke, HSM ke, dia macam-macam ada terma kan. Jadi kena khusus mana dia. Jangan pula kita hibah pada seseorang, kita wasiat pada seseorang, termasuk pula harta orang lain. Sebab itu tuan-tuan dan puan, tolonglah dengar cakap saya, siapa-siapa yang buat apa-apa muamalat yang mana tanah itu nama A tapi kita bayar, ataupun tanah tu nama kita tapi pinjam je nama kita, tolong selesaikan tuan-tuan. Sebab bila mana tuan-tuan meninggal, nak settle sangat susah. Sebab yang tahu kita dengan dia. Bila kita mati, dia nak terang kepada ahli waris kita pula tak tahu tentang apa yang kita deal dengan dia dulu, maka akan jadi punah ranah, last sekali bergaduh. Isu bergaduh ni bila nak selesai tak tahu tuan-tuan dan puan-puan. Bila nak selesai kita ni? Ada orang telefon. Suami kerja di kilang arang batu. Dia tak bekerja, anak 4 orang, kahwin 14 tahun. Maka suami meninggalkan harta 14,000, kereta Alza, kereta Wira dengan motor. Ingat lagi ustaz? Yalah, dia bawa call pagi tadi. Jadi si isteri ini 14,000 tu dah ada dengan dia. Maka si isteri settlekan hutang, maka buat badal haji untuk suami dia. Isteri tak kerja ni, harta yang tu saja ada. Tengok, orang berilmu walaupun orang susah, badal haji untuk suami aku. Sebab suami dia tak sempat buat kan. Maka dia tanya pada saya bagaimana nak urus. Maka saya kata, siapa ahli waris? Ayah dia, adik-beradik dia, saya dengan anak lelaki. Maka saya kata ahli warisnya yang layak menerima adalah puan, ayah suami puan dengan anak puan. Adik-beradik tak terlibat sebab dimahjubkan oleh anak dia tadi ni. Dihalang. Maka dah settle hutang dengan badal haji tinggal 10. Maka saya kata, dia kata mahkamah dah keluarkan dah. Berapa peratusan ataupun bahagian itu. Maka saya kata beri bahagian ayah. Nak bank in ke macam mana? Saya kata bank in lah, bagi by hand boleh. Tak boleh by hand, takut tak ada bukti. Tengok. Saya dah mula syak, mesti bergaduh ni. Tanya tuan-tuan dan puan-puan. Dia kata dia nak tuntut harta sepencarian. Saya kata nak tuntut macam mana? Faraid dah buat. Masalahnya bukannya saya buat faraid tu, adik-beradik dia yang cepat-cepat buat faraid. Kan kita belajar sebelum ini, mati saja anak Adam, ulang balik. Nombor 1 adalah pengkebumian. Nombor 2 adalah hutang piutang si mati. Nombor 3 adalah harta pencarian si mati dengan pasangannya. Nombor 4 adalah wasiat. Nombor 5 barulah faraid. Jadi adik-beradik ini terus lompat kepada nombor 5. Kenapa tergopoh gapah nak buat? Engkau bukan ahli waris pun. Isteri dia ada kan? Biarlah habis tempoh iddah dulu. Tak dan habis tempoh iddah dia pergi buat dah. Maka dia kata ni perintah. Apa-apa pun kena beri bahagian ayah. Adik-beradik. Maka saya kata, puan bincanglah 3 aset tadi. Ada Alza, ada Wira, ada motor. Barangkali puan perlu pada Alza. Ya ustaz, memang saya ada benda
Itu saja. Sekarang ni saya balik dah rumah mak ayah saya. Saya kata pergi jumpa dengan ayah nak yang mana, macam mana. Tak, dia kata family sana kata kena jual tiga-tiga, kena bahagi. Aduh, dan kau jual Alza, kau ingat laku 45,000. Kalau Alza laku 25,000, bahagian ayah pula dah sebagai contoh 10,000, engkau ada 15,000, Alza celah mana nak pergi cari pula? Orang ni tak kerja ni. Tanya, bergaduh. Jadi pak mertua pula kata, kalau kau tak beri bahagian aku akan mulakan tindakan. Allahu Akbar. Itu baru Pro 2 Alza. Kalau rumah banglo di Bandar Estate, aku tak tahu macam mana. Macam mana? Jauh lagi masyarakat kita ni. Jauh lagi tuan-tuan dan puan-puan. Jauh macam mana Ustaz? Jauh untuk sampai kepada yang kita belajar malam ni. Makna kata bab basic pun belum dikuasai dengan sepenuhnya. Yang berlaku ni umur berapa? 25 ke umur 35? Dah nama pun atuk. Makna kata 60 ke atas. Dia bab ilmu ni tak kira 60, 70, kalau jahil situ. Saya pun ada jahil juga bahagian saya. Saya tanya pada sahabat saya. Cerita bab kewangan, kita tak tahu mana satu yang paling terbaik untuk kita labur lah apa benda semua. Saya ada kawan-kawan saya yang bekerja di bank. Saya WhatsApp, saya tanya. Dia tak tahu bab perceraian, poligami, hak tuntutan wanita. Dia tanya saya beri pula ilmu. Jadi bukankah ini dinamakan kita ini saling memerlukan tuan-tuan dan puan-puan? Tak ada orang yang perfect. Tuan-tuan perlu kepada Datuk Imam masjid ni. Sebab tak ada Datuk Imam ni, tak berjalan tuan-tuan nak menunaikan 5 solat fardu ni. Tuan-tuan memerlukan kepada muazzin masjid ni. Kau tak ada dia, tak buka puasa tuan-tuan bulan Ramadan. Duk mengharap kat dia. Jadi kita semua ini memerlukan antara satu sama lain. Jadi saya harap sangat tuan-tuan dan puan-puan, tolonglah bantu saya. Saya nak tuan-tuan bantu apa pada saya? Tuan-tuan nak suruh saya berceramah satu Malaysia, tak daya tuan-tuan. Takkan nak buat road tour, saya pun ada kerja saya. Tak. 7.30, 4.30, 7.30, 4.30. Nak ceramah setiap malam pun tak daya tuan-tuan dan puan-puan. Lepas tu Ustaz Nasrul apa dia akan WhatsApp. Dia tahu dah saya punya jadual tak padat. Sebab saya ada kerja hakiki saya. Saya bukan pendakwah bebas, bukan penceramah bebas. Masa tauliah dengan Jabatan Mufti Negeri Sembilan pun sama. Dia tanya ente nak ajar bab apa? Kita pun cakap apa? Dia kata tolonglah ajar juga bab-bab mahkamah syariah ni. Kita tak ada kepakaran dalam ni. Dia kata insya-Allah Datuk Mufti yang dia kata ni begini. Itu amanah yang dibuat. Lepas tu kalau mana-mana orang minta ceramah, saya kata bab saya. Kalau orang kata ustaz boleh tak ajar bab tauhid? Mana aku reti? Aku bab syariah dulu. Tak terpesongnya tauhid tuan-tuan kalau saya ajar. Jadi mesti ada orang yang berkelayakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, syarat orang yang membuat wasiat ini yang pertama mestilah dia baligh dan berakal. Bila cerita berakal ini makna kata tak ada isu maradul maut, tak ada isu dia sakit yang sampai dia tak waras. Kemudian yang kedua tak ada paksaan, tak ada orang paksa, jangan dipaksa orang begini. Harta dia terpulang pada dia lah. Tapi kadang kita lah anak tak. Bila ayah beri kepada anak lain, kita tak dapat, kita hanya dapat faraid, kita pula dah kesok hati ni, tahu kesok hati. Kita pula dah yang fikir yang bukan-bukan. Gitulah, yang duk jaga dulu aku, pula dah. Tak mau begitu. Orang bagi, ambil. Orang tak bagi, tak apa. Doa kepada dia mesti diteruskan. Tapi cabaran kan pada tuan-tuan haji, perempuan hajah yang ada anak, ada cucu kan. Ada anak 5 orang. Yang ni hulu 200 bulan. Yang ni 100 bulan pun susah. Mesti ada perasaan tu tak? Sabar ya Tuan Haji. Saya selalu duk cakap. Bila mana umur kita tua, anak berjaya setiap bulan, mesti anak bank in. Tapi ada juga orang jawab, bank in apa saya yang bank in kat dia? Pula dah, sabar. Sabar Tuan Haji pun ajar sabar perasaan ini. Dan saya selalu tegur orang muda. Yang baru berkahwin. Ataupun yang lama berkahwin.
mesti dia akan sebut bagaimana ustaz nak menangani mak mertua, pak mertua. Saya sebelum dia cerita, saya akan cerita pada dia satu benda yang dia kena faham. Orang tua bila dia dah tua, perasan ataupun tidak, dia suka ulang benda sama. Perasan? Kemudian kata-kata dia dulu selalu menjaga hati, tapi bila tua dah tak berlapik. Kadang-kadang perangai macam budak-budak. Ya, itulah hakikat orang tua. Sebab itu bila dah tua, ujian kepada dia dan ujian kepada orang yang di sekeliling. Lepas tu jangan terasa hati. Dia cakap, kalau terasa telan dulu, kemudian repeat balik bila mana dah okey. Kalau rasa macam boleh tahan, biar saja. Kita cakap kat dia, kalau kita tua, barangkali lebih teruk daripada dia. Kita tak tahu. Sedap dia kata kat orang dah. Nilai dulu diri kita. Sama juga dengan bila mana dalam pasangan ini, mak kita tak suka dengan isteri kita. Perlu ke kita bagi tahu? Tak payah, cukup setakat kita. Sebab tugas kita adalah untuk menyambung, bukan memutuskan. Itu dia. Boleh? Berapa minit lagi? 9 minit lagi? 5? 4 minit? Okey, sempat lagi. Yang kedua adalah syarat penerima wasiat. Mestilah syarat penerima wasiat. Yang menerima wasiat itu penerima tertentu dan diketahui. Siapa dia yang kita nak beri ni? Aku wasiat pada anak aku. Dah anak ada 5. Kena nyatakanlah. Takyin lah mana 1. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan aku wasiat pada anak aku. Anak aku menjurus kepada seorang. Anak-anak aku menjurus kepada ramai. Kena jelas di situ. Yang kedua adalah penerima wasiat itu mempunyai keahlian untuk memiliki. Makna kata mestilah dia itu baligh dan berakal. Kalau kita beri pada orang gila, boleh? Tak boleh lah, sebab dia tak sampai tahap kesempurnaan akal itu. Yang ketiga, penerima wasiat itu perbezaan agama tiada halangan. Makna kata ustaz boleh beri pada orang bukan Islam? Boleh. Tak ada masalah. Tetapi mestilah dengan tujuan yang baik. Contoh, buat jalan. Contoh, sekolah. Kebetulan tanah kita sebelah tanah dia. Dia nak buat dah sekolah cuma tak cukup keluasan. Kita beri pada dia. Pun boleh. Yang penting bukan atas tujuan maksiat. Dah mana saya nak tahu dia buat maksiat ke tidak? Dah kau bagi buat apa? Kalau kau tak tahu. Kalau tahu, baru bagi. Yang keempat adalah sah wasiat kepada anak dalam kandungan. Tapi nak berwasiat kepada anak dalam kandungan ini, dia akan berlaku dua kemungkinan. Sama ada anak itu hidup ataupun anak itu mati. Sama juga. Suami kita mati. Sewaktu suami kita mati, isteri kita mengandung. Bila dia due, 8 bulan lagi ustaz. Oh, lama nak tunggu, saya nak urus segera ni harta dia. Boleh ke tidak kita bahagi? Boleh. Tapi pastikan bahagian dia itu mesti kita andaikan dia itu adalah anak lelaki. Jangan andaikan perempuan. Walaupun kita dah scan dah, doktor kata perempuan ni tak nampak birth dia ni. Sebagai contoh, mesti lelaki. Sebab andai kata keluar lelaki, kita hanya ada untuk perempuan, maka wajib ambil balik daripada yang lain, bayar balik bahagian dia. Tapi ustaz keluar perempuan, tak apa. Sebagai contoh, kalau anak lelaki dapat 5,000 disebabkan keluar perempuan, maka beri pada dia 2,500 sahaja. 2,500 tadi bahagi pula kepada ahli waris yang lain mengikut portion masing-masing. Masuk dah? Masuk dah? Dah? Dia bunyi tak? Tek-tek. Risau ada masjid tak bunyi. Waktu jemaah layan dia saya ceramah. Dah? Okey. Jadi, apa yang kita belajar pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dah pergi kepada apa keistimewaan dia,
syarat orang yang membuat wasiat dan syarat orang yang menerima wasiat. InsyaAllah pada hari Jumaat ini kita akan pergi kepada syarat harta, sirah dan isu-isu yang berkaitan dengan dia. Sekadar itu saja tuan-tuan dan puan-puan. Kita berjumpa lagi di lain waktu lain ketika. Tuan-tuan dan puan kalau ada soalan, tuan-puan malu nak tanya waktu ceramah, tuan-puan boleh jumpa saya lepas saya kuliah lah. Tapi jangan sampai 10 orang aku nak balik. Maknanya kata jangan ramai-ramai lah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.